adik-adik kecil lagi. Tak boleh dapat kasih sayang ibu ke lagi. Kalau saya ni tak apa, dah besar dah, okay? Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itulah dia tadi perkongsian alunan takbir raya oleh adik-adik Mahat Tahfiz Darul Hidayah yang terus mengimarahkan dan menyemarakkan lagi penghayatan kita di Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban, dan mendalami erti pengorbanan insya-Allah sempena 11 Zulhijjah 1443 Hijrah 11 Julai 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Farid Ahmad dan sahabat saya Hawa Rizwana Rizwan.
Ya, harapnya semua sihat-sihat sejahtera. Mungkin ada yang sambung cuti lagi pada hari ini. Ataupun mungkin ada dalam kalangan anda sedang bersiap-siap nak balik ke ibu kota, nak balik ke rumah masing-masing setelah cuti panjang, balik ke kampung untuk menyambut Hari Raya Aidiladha. Harapnya dipermudahkan segala urusan dan buat persediaan yang sebaiknya ya. Sebab mungkin keadaan lalu lintas saya ini agak sesak nak balik ke rumah masing-masing. Jadi bersedialah dengan sebaik mungkin. Hawa sendiri semalam Hari Raya Aidiladha berada di mana dan bagaimanakah keadaannya? Jauh Fahrin, jauh saya beraya. Jauh di Subang Jaya saja. Sahaja. Fahrin? Saya di sekitar Shah Alam dan juga Kajang. Sebelah-sebelah je. Sebelah-sebelah je. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dengan cukup meriah dan kami harapkan anda semua sihat sejahtera. Namun begitu Hawa, walaupun kita dalam keadaan cuti dan juga kesesakan jalan raya dan sebagainya, dan kita juga ingin mengingatkan ada satu amaran yang telah dikongsikan oleh pihak Met Malaysia mengenai hujan lebat ribut petir diramal di beberapa negeri hingga 13 Julai Hawa. Dan kalau kita lihat kenyataannya memaklumkan keadaan itu boleh mengakibatkan hujan lebat berserta ribut petir dan angin kencang di utara Sarawak, Bintulu, Miri dan Limbang, barat Sabah dan Labuan hingga 12 Julai dan negeri-negeri utara Semenanjung mulai hari ini iaitu 11 Julai hingga 13 Julai Hawa. Okey, dan di Labuan Farin jam 3 petang semalam dilaporkan di Bernama ada beberapa buah rumah rosak teruk selepas bumbung diterbangkan angin kencang, dan antara rumah yang terjejas di Kampung Layang-Layangan, Kampung Tanjung Aru, Kampung Kilan, Kampung Lubuk Temiang dan juga Kampung Sungai Berdaun, dan turut terjejas teruk Dewan Serbaguna Masjid Sungai Labu, dan kalau dilihat silingnya runtuh. Tapi alhamdulillah Fahrin, walaupun kalau kita tengok tragedinya begitu dahsyat sekali, alhamdulillah tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Oleh itu kalau kita tengok sekarang ni di kawasan Lembah Kelang pun pagi-pagi ni mendung. Fahrin, tapi tak hujan. Kita tak dapat jangka cuacanya bagaimana. Sebab itulah Met Malaysia menyarankan kita semua untuk muat turun ataupun download aplikasi My Cuaca ataupun terus ikuti laman media sosial Met Malaysia untuk kita ketahui cuaca ke mana-mana destinasi yang kita nak pergi. Dan bagi anda yang memandu pulang ke mana-mana saja pun destinasi anda, sila berhati-hati. Okey, baik, hari ini kita terus lagi mendalami penghayatan kita mengenai erti korban, dan sebelum kita meneruskan lagi, mungkin kita saksikan terlebih dahulu sedikit perkongsian kompilasi TikTok pengorbanan tanpa batasan. Janji temang Mok selama-lamanya sampai Mok pergi. Mok nak pergi mana? Buat biasa. Meninggalkan dunia. Tak usah kabur begitu. Biasa. Janji tahu. Saya janji saya teman Mok kat sini sampai selamanya. Terima kasih. Dapat aku dengar. Hatiku langgarkan sebuah impian yang aku namakan harapan. Apabila ku tentukan arah serta tujuan, rela ku hadapi cabaran. Hingga akhir waktu selama
ucapkan kepada anda yang kongsi video-video berkenaan di laman media sosial anda, sama ada di Instagram, di TikTok, dan itulah supaya menjadi inspirasi buat kita semua kan. Temanya hari ini tentang pengorbanan, dan bagi saya Kak Fahrin, pengorbanan ni kena ada keikhlasan. Kalau tak ada keikhlasan, susah nak berkorban tu. Mencabar. Keikhlasan dan tidak mengharapkan apa-apa jua balasan, dan itulah juga yang dikatakan tanpa batasan. Sedar tak sedar sebenarnya kehidupan kita dari kita lahir sehinggalah kita berada di mana kita berada sekarang, dan tidak kira sesiapa sekalipun, kehidupan kita sebenarnya dikelilingi oleh pengorbanan. Paling asas pengorbanan ibu bapa, pengorbanan guru-guru, mereka yang bertugas di barisan hadapan dan sebagainya. Sedar tak sedar kita memangnya dikelilingi oleh mereka yang berkorban. Hawa. Betul. Kalau boleh kita nakkan perkongsian daripada anda, mungkin pengorbanan yang paling besar pernah dilakukan oleh insan di sekeliling anda kepada anda. Boleh kongsikan penghargaan juga buat mereka di laman Facebook kami WHI TV3. Dan selepas ini pastinya kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa yang akan kongsikan kisah mereka tentang pengorbanan. Pastinya sangat menarik. Teruskan bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Wanita hari ini, wanita hari ini. Pengorbanan saya sebagai mak lah kan, untuk anak-anak, sanggup berkorban demi kerjaya sendiri. Itu salah satu saya punya pengorbanan untuk tahun ni. Pengorbanan ni bermakna ikhlas dan kita redha dengan apa yang kita telah korbankan semualah. Pengorbanan yang terbesar, saya berhenti kerja menjaga ibu saya, arwah ibu saya yang sakit sehingga dia meninggal dunia. Pengorbanan tu bermaksud tak kita korbankan benda yang kita sayang, ataupun masa, kalau sekarang ni tak adalah macam orang-orang dulu masa zaman Nabi, tapi kalau sekarang masa, tenaga, which is benda yang kita kurang waktu ni lah. Pengorbanan terbesar dalam hidup saya ialah untuk mengorbankan masa saya untuk jaga mak saya, sebab ayah saya dah tak ada. Saya orang yang anak sulung perempuan yang harus menjaga keluarga saya dan ibu saya jugalah. Saya ni ibu tunggal, jadi memang banyaklah kadang bantuan sampai untuk saya lah, yang masyarakat yang beri pada saya setakat ni lah kan. Jadi sebagai membalas budi pengorbanan tu, saya bekerjasama bersama dengan orang ramai untuk membalas jasa diorang yang membantu saya. Perkongsian daripada rakan-rakan kita mengenai pengorbanan, dan pastinya setiap daripada kita sedar tak sedar kita korbankan sesuatu, untuk lakukan sesuatu yang lebih baik. Ada yang berkorban kerja di ibu kota demi menjaga ibu bapa di kampung, ada yang berkorban macam-macam perkara untuk menjaga pasangan yang sakit, dan pastinya ganjarannya besar, Fahrin. InsyaAllah, dan kita punya kisah kita yang tersendiri. Dan seperti hari ini juga mereka ada kisah mereka masing-masing, dan kita bersama dengan tetamu kita di studio. Alhamdulillah mereka bersama dengan kita pada hari ini. Yang paling dekat dengan Hawa ni adalah Wan Nur Syafiqah, Cik Wan Muhammad Rozali, yang merupakan penderma buah pinggang ataupun adik kepada kakaknya yang berada di sebelahnya, iaitu Puan Wan Nur Atikah Cik Wan Muhammad Rozali, yang merupakan penerima buah pinggangnya. Dan di hujung sana biasa bersama kita Ustaz Jazlan Abdullah. Terima kasih kesemuanya bersama kita pada hari ini. Hawa, sebenarnya menariknya mereka berdua ini, saya nak perlu kongsikan para penonton. Silakan. Hanya baru saja melakukan transplant buah pinggang sekitar bulan lepas sahaja. 2 Jun. 2 Jun. Dan kalau tengok mereka tersenyum, sihat, ceria. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Itulah kebesaran Allah kan. Kalau kita tengok tadi, saya dengan Fahrin pun terkejut. Saya tak sangka. Baru sebulan saja. Dan pastinya kita akan dengarkan perkongsian daripada Atikah dan juga Syafiqah selepas ini. Tapi sebelum itu, sebagai mukadimahnya, eloklah daripada Ustaz Jazlan, kita nak tahu pengertian pengorbanan itu. Kalau kita boleh kaitkan dengan Hari Raya Aidiladha, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak penonton, Rahmat Islan, Fahrin, Hawa, adik-beradik yang saya rasa hari ini saya jumpa orang yang paling special lah. Kan? Bukan satu mudah lah. Saya tadi terdiam berfikir banyak yang saya fikir. Kan? Okey. Bila sebut tentang pengorbanan ni, kita tahu melakukan satu perkara untuk meraih satu kebaikan, bukan hanya untuk diri dia, tapi untuk orang yang ada di sekeliling dia, ataupun makna benda yang ada di sekeliling dia. Itu benda yang kita kena faham. Membuat satu perkara yang boleh mendatangkan kebaikan untuk diri dan orang yang ada di sekeliling kita, ataupun apa juga yang ada di sekeliling kita. Itu perkara yang penting dan bukan mudah untuk melakukan hal demikian. Satu. Bila kita masuk bab berkaitan Aidil Adha ni,
Jadi dia mengungkap satu sejarah yang besar daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kalau kita tengok, itu sejarah yang paling besar. Dia rekamkan Al-Quran dalam surah As-Saffat ayat daripada 102 hingga 109. Menerangkan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk menjadi contoh kepada kita. Bagaimana dia berkorban pada diri dia juga untuk apa? Untuk sabarnya dia berdakwah. Orang tak ikut. Yeah. Lepas tu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, minta anak, tak dapat anak pula. Disuruh pindahkan daripada Palestin pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Dah dapat anak dah besar, datang suruh sembelih pula. Macam mana? Perintah Allah Ta'ala kan? Yeah. Dan bagaimana pula Nabi Ismail setelah itu menerima perintah Allah, dia kata wahai ayahandaku, kau lakukan perintah ini dan kau akan dapati aku ni orang yang sabar. Oleh sebab itu kalau kita lihat, untuk membina satu kebaikan khusus dalam pengorbanan, perlu ada kesabaran, dan kesabaran itulah sebenarnya untuk apa? Untuk menjadi kepala dalam kehidupan kita. Ini bukan satu perkara yang mudah. Kita boleh sebut, kita boleh cakap, tapi nak melaksanakan ini, dia perlu satu mujahadah, iaitu apa? Bersungguh-sungguh untuk jadikan kita orang yang betul-betul mengenal erti pengorbanan seperti mana yang telah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala di Al-Quran daripada sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ianya juga untuk mendidik jiwa. Bila sebut korban itu satu maknanya sangat besar. Korban kita yang terkorban. Ya, betul. Ia merupakan satu yang sangat-sangat besar. Dan dengan itu juga kita nak tanya, boleh dikata kalau hari ini yang berkorbannya. Okey, adiknya Syafiqah. Okey. Kalau Syafiqah, kita nak tanya tentang kisah kalian berdua lah sebagai pasangan adik-beradik ini. Bagaimana ianya bermula, bagaimana terdetik untuk berkorban itu? Okey, mula-mula kisah dia abang ipar saya yang nak bagi. So, ada satu hari tu, last stage, memang final stage, dah dapat result tu. Masa tu saya tengah pantang 5 bulan. Anak saya kecil lagi masa tu. So, abang ipar saya pun dia WhatsApp dalam grup lah. Dia kata, duka cita, dia kata, abang punya result tak boleh bagi dekat kakak lah. Lepas tu, so kita pun akan buat perbincangan keluarga. Nak tanya siapa yang nak bagi dekat kakak lah, sebab takkan kita nak tanya orang lain dulu. So kita bincang dulu keluarga kita tanya siapa yang nak bagi. So masa tu saya dekat Terengganu, saya rumah mak mertua saya. Masa tu work from home. Saya baca WhatsApp, saya terus termenung. Kalau bukan abang ipar saya siapa? Siapa nak bagi kan? Lepas saya, perasaan tu datang sendiri kot. Perasaan tu datang sendiri, saya cakap, sanggup ke saya tengok kakak saya untuk teruskan kehidupan dia dengan keadaan macam tu, sedangkan kita orang daripada kecil sampai besar, kita orang membesar dalam keluarga yang sama, darah daging kita, kasih sayang yang sama mak bagi, takkan seumur hidup dia saya nak tengok macam tu. Sanggup ke saya? Saya terus WhatsApp husband saya cakap, kalau Abang Adib tak boleh, tak sesuai untuk bagi kakak, tak apalah saya bagi boleh? Saya tanya dia. Tanya suami dululah. Saya tanya suami saya dulu. Lepas tu masa tu dia tengah kerja. Ya. Dia kerja, dia cakap, dia tengah kerja ni, tak apa. Dia kata, fikir 2 kali, balik nanti kita bincang. Lepas tu balik, saya buat perbincangan dengan husband saya. Dia cakap, tak apa. Kalau awak ikhlas, dia ikhlas. Dia cakap macam tu. So saya terus, mungkin semangat dia dan semangat saya yang ada tu yang terdetiknya hati saya nak bagi dekat dia. Macam ni disampaikan kepada Atikah waktu tu? Tak, masa tu dia 2 bulan hilang. Maknanya mak saya call, tak angkat, saya WhatsApp, dia memang tak reply. Sebab saya boleh bayangkan kakak saya yang saya selalu mengadu apa-apa, yang kita orang memang 6 beradik, kita orang memang rapat. Ukhuwah kita orang memang kuat. Mungkin kasih sayang yang keluarga kita orang, mak ayah ajar dekat kita orang tu memang sangat kuat. So saya boleh terfikir kakak saya jatuh terduduk. Dia macam, yelah daripada dia expect dia akan mulakan kehidupan yang baru, tapi tiba-tiba tak jadi. So dia pun tak terfikir adik dia akan bagi. So bila dia tak tahu lagi, saya beritahu abang ipar saya cakap, bagi tahu kakak, tak apalah adik boleh bagi. Masya-Allah. Kalau kita tengok kan, pengorbanan antara adik-beradik ni bukan mudah nak dilakukan kan. Nak berkongsi tu bukan sesuatu yang mudah. Betul. Penerimaan kakaknya bagaimana waktu tu? Bila mendapat tahu adik sendiri dalam keadaan yang masih lagi berpantang, ingin membantu, ingin berkorban. Tak. First of all, saya bersyukurlah adik bagi saya buah pinggang tu, tapi dalam pada masa sama saya risau dengan keadaan dia. Sebab dia baru pantang 5 bulan. Anak masih kecil, kehidupan dia tu panjang lagi. Dan dia masih muda. So saya tak sangka adik yang daripada kecil kan, dia sanggup berkorban untuk saya, untuk tengok kehidupan saya yang lebih
yalah lebih bagus selepas ni lah. Saya macam tak sangka lah. Dia sanggup sebab dia sihat. Tapi kenapa dia nak berkorban? Dia sanggup nak doktor belah badan dia untuk bagi buah pinggang kat saya. Itu saya memang terharu lah. Ya, Masya Allah. Itulah yang kita katakan pengorbanan tanpa batasan. Sebab adik-beradik ni Ustaz, kadang-kadang keakraban itu berbeza. Betul. Ada yang nak kongsi baju pun susah, Farid. Apatah ini nak korbankan organ sendiri buat kakaknya Ustaz. Kalau boleh kita nak dengarkan ulasan Ustaz tentang keikhlasan pengorbanan sesuatu tu. Baik, bila kita dengar Atikah dengan Syafiqah tadi, punya kisah sebenarnya dia memberi pengajaran yang besar bagi kita tahu. Ini satu pengajaran yang besar yang nilai cukup tinggi yang kalau orang yang faham erti pengorbanan, inilah sebenarnya nilainya. Sebab apa? Sebab kita dilahirkan satu ibu dan satu ayah. Kan, daripada jalur yang sama. Tapi kadang-kadang kita hilang berkaitan dengan pengorbanan ke atas adik-beradik ini. Sebab apa? Sebab tadi mungkin kita tidak terlatih untuk mencintai. Kita tak terlatih untuk mengasihi. Kita mungkin tidak terlatih dengan apa? Dengan untuk merahmati adik-beradik kita. Sebab tu kadang-kadang macam tadilah awak kata, nak pinjam baju pun kadang-kadang jadi isu, jadi apa? Nak pinjam duit pun jadi masalah dan sebagainya. Ini beri tau, bukan satu benda. Sebab tu dia kata tadi, dia terlatih daripada kecil, maknanya apa? Untuk dibesarkan dengan menyayangi antara satu sama lain. Sebab tu kalau kita tahu rupanya balik pada sistem kekeluargaan, mana ibu dan ayah mengambilkan satu peranan yang penting untuk melahirkan satu generasi yang baik. Dengan generasi yang baik itulah maknanya dia baru faham inilah kehidupan, apa yang perlu aku buat. Contohnya inilah adik-beradik aku, inilah yang ada pada aku, ini yang dilahirkan untuk satu jalan. Dan Allah sebut tidak masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini membina silaturahim. Dan saya cakap insya-Allah ini memang insya-Allah akan masuk syurga lah. Sebab apa? Sebab satu kebaikan. Masya-Allah. Boleh buat tak kita? Saya belum tahu. Saya bercakap ni saya belum tahu. Hawa dengan Farid kita sama-sama belum tahu. Tapi dia dah buktikan dah. Sebenarnya menjadi contoh yang baik dan saya benda ni pengajaran yang besar bagi kita. Bangunkan sistem keluargaan dengan baik. Ajar anak-anak ni jadi anak yang baik dan faham erti pengorbanan. Dan ingat satu yang saya tadi tersentuh iaitu apa? Sabar menerima ujian dan sabar makna melakukan kebaikan. Dan tunggulah kesabaran itu Allah yang akan balas sebaik-baiknya insya-Allah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya meremang mendengar perbincangan kita pada hari ini kerana kami sangat-sangat dapat merasakannya. Baik, seperti mana yang saya katakan kepada para penonton dan juga Hawa dari awal tadi bahawa hidup kita ini dikelilingi dengan pengorbanan. Kisah pengorbanan yang tiada penghujung, tiada batasnya. Dan kali ini kita juga ingin berkongsikan tentang kisah pengorbanan seorang anak yang menjaga ibunya yang sakit. Kita saksikan. Sedih lah. Adik-adik kecil lagi. Tak boleh dapat kasih saya ibu ke lagi. Kalau saya ni tak apa, dah besar dah ke. Kalau adik-adik ni, ya, tak tahu apa lagi tu kan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Tatkala rakan seusianya sedang sibuk menimba ilmu, Ain Nayuni Azian, anak gadis yang berusia 16 tahun, sanggup mengorbankan masa depannya apabila mengambil keputusan untuk tidak meneruskan sesi persekolahan buat sementara demi menjaga ibunya yang terlantar sakit sejak 5 bulan yang lalu. Meskipun ia bukanlah satu tugas yang mudah, namun demi kasih sayang yang mendalam terhadap ibunya yang menderita penyakit sistemik lupus erythematosus (SLE) sejak 12 tahun lalu, Ain sanggup mengabadikan kehidupannya yang masih muda itu. Saya kot lah. Tapi dah nak buat kan. Saya tak ada masa lepas tu. Adik-adik saya pun cara lah saya kekal lah. Gitu lah boleh katakan. Siapa nak masuk ayah saya pun kerja. Jadi saya kena urus dah lah. Tak apalah tu kekal lalu. Mikir kot kadang-kadang masa depan ke. Tapi kan mungkin ada rezeki kot lain pula. Tak apalah. Gitu. Masalah ni ada lagi. Walaupun ternak je tapi ada. Boleh jaga dulu. Rezeki kita cari kot lain pula. Sebab tak ada orang boleh harap lah. Saya seorang saja. Menceritakan kembali keadaan ibunya, menurut Ain, tahap kesihatan ibunya yang semakin merosot itu juga membuatkan dirinya mengambil keputusan melupakan hasrat untuk kembali ke sekolah.
Dia boleh tengok gitu lah. Angguk. Tak boleh makan. Start daripada bulan 2. Ni peluang untuk jaga dia ke. Tak semua orang boleh jaga ke. Jadi ni peluang ada tak, jaga je lah. Cik balas jasa dia beranak ke kita ke apa. Jaga kita daripada kecil sampai besar. Bila ni dia sakit, kita jaga budak. Lumrah kehidupan tidak lari dari ujian. Biarpun dugaan datang tanpa diundang, namun Ain tetap kelihatan tabah dan dia juga meletakkan harapan agar ibunya kembali sembuh seperti sedia kala. Selain turut berharap agar adik-beradiknya yang lain berjaya dalam kehidupan. Kalau tak boleh jalan ke, tak boleh hubung diri ke, tak apa. Saya nak dia balik rumah je. Itu harapan saya. Jadi macam kosong rumah kan. Walaupun ada orang pun rasa kosong je. Bila dia ada pun rasa macam ada orang lah. Macam ada benda lah di rumah tu. Harapan saya dengan adik-adiknya ia belajar dengan betul-betul lah. Saya harap ke dia lah boleh berjaya. Kalau saya tak berjaya pun tak apa. Adik-adik saya berjaya. Walaupun terpaksa melalui pelbagai rintangan, pengorbanan seorang gadis muda ini dan kasih sayang yang tiada tolak bandingnya terhadap keluarga tercinta sememangnya wajar dijadikan inspirasi buat mereka di luar sana. Itu yang dikatakan berkorban apa saja, Fahrin. Setiap daripada kita ada cita-cita masing-masing nak melanjutkan pengajaran, tapi adik Ain sebentar tadi berhenti sekolah seketika untuk menjaga ibunya, untuk menjaga adik-adiknya, membesarkan adik-adiknya, Fahrin. Kita tengok tadi mengajar adik-adik membaca dan sebagainya. Satu lagi kisah pengorbanan yang sangat hebat, penuh ikhlas, tanpa batas kalau kita melihat sebenarnya untuk menjaga ibunya yang sakit. Dan kami juga difahamkan sehingga ke hari ini adik Ain masih lagi meneruskan rutinnya untuk menjaga ibunya yang masih lagi berada di ICU, dan kami di Wanita hari ini terus mendoakan semoga segala urusan Ain dan keluarga dipermudah dan semoga ibu kembali sembuh seperti sedia kala. Tahniah hebat untuk kita yang rasa serba cukup, serba sempurna ni. Rasa sangat malu sebenarnya dengan pengorbanan seorang anak, seorang adik yang hanya berusia baru 16 tahun. Tahniah Ain. Ya, tahniah kita ucapkan, dan kata kuncinya bersyukur dan juga bersabar. Okey, dan kita nak berbalik kepada kisah Syafiqah dan juga Atikah. Tadi dikongsikan kakak menyepi 2 bulan. Kita faham perasaan tu sukar nak digambarkan, kesedihan, kekecewaan waktu tu. Tapi apabila mendengar khabar bahawa adik Syafiqah nak derma buah pinggang, jadi penerimaan waktu tu bagaimana? Terkejut tak? Terkejut. Ya. Dalam pada masa yang sama, happy dan risau. Sebab macam saya cakap tadi lah, dia baru berpantang 5 bulan kan. Lepas tu saya banyak fikir pasal dia lah. Lepas tu ada satu WhatsApp tu dia cakap kat saya, kakak janganlah marah adik ataupun merajuk. Dia kata macam tu. Kakak jangan risau, adik akan bagi buah pinggang adik. Dia cakap macam tu. Saya reply lah. Saya kata kakak tak merajuk. Kakak nak masa untuk bersendirian. Sebab yalah, kita dah berharap. Tiba-tiba tak jadi. Kecewa tu adalah. Okey, kenapa Atikah mengambil keputusan ataupun rasa nak menyendiri lama sampai WhatsApp tak reply, telefon tak angkat? Kenapa? Saya tak tahu lah. Saya tak boleh nak fikir time tu. Lepas tu kebetulan time tu WFH. So kalau tak pergi, memang saya buat kerja dekat rumah aja. Time tu memang saya reply yang hal berkaitan dengan kerja je lah. Dengan media sosial pun saya tak ambil tahu dah time tu. Okey. Jadi kalau boleh nak tahulah keakraban antara anda berdua dari kecil ke besar bagaimana, sebab suka saya tadi bila Ustaz ada sebutkan tentang cara dibesarkan anak-anak, itulah yang membuatkan mereka tak berkira nak buat apa-apa pun. Betul. Betul. Kalau macam mana Kak nak cakap? Selalu travel sama ni. Kita. Saya dengan adik mana-mana. Ada tiket. Sebenarnya kita nak pergi Melbourne sebelum PKP. Pun macam tu je tak boleh. So kita mana-mana memang dengan adik seorang lagi, memang 6 orang ni memang rapat lah semua. Lepas tu adik ni jenis manja. Kalau demam sikit,
Memang dia akan call mak, call kakak. Sebab tu saya tak percaya kenapa dia boleh buat keputusan macam tu. Ya, adik yang paling manja sekali kan. Dia yang sanggup berkorban. Okey, tapi Syafiqah, kalau kita nak kata realitinya lah sebenarnya, kalau ustaz kita tengok sini, kadang-kadang adik-beradik pun bergaduh pasal barang. Kadang-kadang adik-beradik kalau kita dah dewasa pasal harta pun kita nak bergaduh dan sebagainya. Betul. Tetapi Syafiqah, saya pasti ini bukan satu keputusan yang mudah untuk Syafiqah tahu. Dah bersuami, baru ada anak yang kecil. Betul. Mungkin kalau kita tidak melalui proses ni ada komplikasi dan sebagainya. Sangat sukar untuk melalui situasi ataupun proses ini. Tapi kenapa Syafiqah ada kekuatan itu juga? Itulah, nak cakap kekuatan ni, saya rasa dia datang sendiri. Saya tak tahu mana saya dapat semangat tu, tiba-tiba dia datang tau. So saya ada buatlah research juga pemindahan buah pinggang. Lepas tu saya kan melalui prosedur sebelum nak pindahkan buah pinggang, ada tanya doktor apa semua. Dia punya risiko tu memang besar. Cuma saya selalu pujuk hati. Saya pujuk hati kakak saya pun nak lalui kehidupan macam saya juga. Macam mana kita orang membesar masa kecil sama-sama, 6 beradik. Kita orang tak ada apa. Kita orang ada adik-beradik sahaja. Harta kita orang tak ada. So, 6 orang ni saya percaya macam mana mak ayah saya didik, susah senang, kita orang 6 orang ni mesti ada. Didikan ibu bapa tu kan, Farin, itu yang membuatkan adik-beradik tak berkira, ikhlas nak lakukan apa saja. Hikmahnya Ustaz, apabila antara adik-beradik ni ikhlasnya ada, bertolak ansurnya mudah, Ustaz. Dan juga kalau kita tambah kisah adik Ain pun tadi, hebat Ustaz. Hebat. Sebab itu saya sebut, bila kita memburu satu kebaikan, maka di situ ada keberkatan. Dia katakan keberkatan ziyaratul fil ditambah kebaikan. Hidup kita ni baiklah, tapi Allah tambah kebaikan. Sebab tu kalau kita tengok Ain tu, seorang anak yang ambil alih tugas ibu dia dan sanggup makna ambil masa untuk pembelajaran tu ditangguhkan sementara nak bina keluarga. Kita tengok dia susah, tapi dia tak susah pun. Kita tengok dia happy, tak apalah. Kalau adik-adik boleh berjaya, dia tak berjaya pun tak apa. Perkara tu nampak mudah. Tapi apa? Allah dah beri kebaikan dalam hidup dia. Sebab dia tak ada susah. Kita yang melihat susah. Saya tengok Syafiqah dengan apa ni? Atikah. Saya tengok ya Allah macam mana boleh susah macam ni. Tapi dia tenang dia. Sebab Allah beri keberkatan. Sebab itu perlu pengorbanan kerana apa? Nak dapatkan keberkatan melalui proses kesabaran. Kesabaran tu apa? Didatangkan dengan ujian. Bila ujian tu datang, kita atasi dengan kesabaran, di situlah nanti ada keberkatan dan kebaikan. Kalau kita tengok, dia tak susah pun. Kita tanya macam mana pun, dia kata, macam ni lah. Yang tadi macam ni lah. Betul tak? Dia senang dia. Tapi kita nak fikir macam mana, saya sampai tanya, macam mana dia boleh cakap nak bagi tu. Kita kalau adik kita, long ada 200. Berapa? 200. Kita tanya banyak kali. Lama pula kan. Kalau mak kita, boleh tak tolong gini, tolong. Tengok Syafiqah. Tadi ni apa Syafiqah? Adik tadi Ain. Tak ada apa. Kita tolong bantu. Ini adik-adik nak besar. Siapa nak masak? Ada tak kesusahan? Tak ada. Sebab Allah dah angkat kesusahan, digantikan dengan kebaikan. Kita yang melihat susah kerana apa? Kita belum ada sifat dan semangat berkorban untuk diri kita. Saya tersentuh tadi adik Ain dan cakap, tak apalah kalau saya tak berjaya, tak apa. Adik-adik. Macam tu. Senang kan? Cuba tengok muka dia. Saya tengok lagi tadi saya duk fikir. Macam mana dia boleh tenang, boleh apa? Kita yang fikir macam-macam kita fikir. Okey Ustaz, saya ada satu soalan yang memang saya dah simpan tau bila kita daripada malam tadi saya bila tahu ini topik kita. Okey. Korban dan juga kita kata kita ataupun membantu orang lain. Okey. Tapi adakah kita dikatakan sebagai berkorban kalau tidak disertakan dengan ikhlas dan mengharapkan balasan, Ustaz? Kadang-kadang ada orang cakap, aku dah berkorban tahu untuk engkau. Aku dah tolong engkau. Tapi kalau kita betul ikhlas, kita betul harapkan balasan, mungkin ada sesuatu yang berbeza di situ. Tak harapkan penghargaan. Betul. Baik. Sebenarnya sebab itu, bila kita nak berkorban, nak melalui proses pengorbanan tersebut, pertama mesti niat kerana Allah Ta'ala. Itulah tak ikhlas. Yang kedua, proses yang kedua apa? Memperbaiki niat. Kalau kita hanya berniat untuk dapat apa, untuk niat kerana Allah Ta'ala, dalam untuk mendapat kebaikan tu, syaitan lah masuk kan. Takkan aku je, takkan selamba je, takkan main tak ada bisalam pun, tak ada apa pun. Dulu kan aku tolong kau, proses tu untuk mendapatkan kebaikan. Sebab itu kita perlu iaitu memperbaiki niat, maksud apa? Menjaga niat dan memperbaiki niat. Kadang-kadang kita rasa tahu. Kita kan biasa buat baik, tapi tak pernah orang buat baik kat kita, betul tak? Kesian kita kan, betul tak? Dia adik-beradik dah terbukti lah. Kita belum tahu. Faham tak? Lepas tu. Dan yang ketiga apa? Ingat, amalan yang kita lakukan, kita nak ambil kat akhirat, bukan kat sini. Kalau kita mengharap kat dunia,
sebenarnya percayalah dunia ni banyak mengecewakan kita. Ya, betul. Dan bagi saya penting untuk kita fahami konsep redha, ikhlas, percaya kepada qada dan qadar. Supaya apa-apa yang kita lakukan, okey tak apa, pasti ada hikmahnya, pasti ada balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Cuma hikmah tu, hikmah. Ya. Itu kata semangat Ustaz. Ya betul. Betul kan kita jujur je. Jujur kat kita betul tak? Ini ada hikmah. Tapi sebab kita tu hikmah manjang sebab kita kemanusiaan. Kita ni manusia. Kita disebut kemanusiaan. Sebab itu bila mana kita bersungguh-sungguh faham arti makna kebaikan, insya-Allah kita akan dapat kebaikan. Amin. Okey, dan di penghujung siaran ni pastinya kita nak dengarkan perkongsian daripada adik-beradik yang memberi inspirasi buat kepada kita semua macam mana untuk terus lahirkan keikhlasan, untuk sayangi adik-beradik kita, darah daging kita sendiri tanpa kira apa pun. Syafiqah, Atikah. Kakak dulu. Okey, saya nak berkongsi sikitlah. Semenjak yang kisah saya dengan adik viral, ada beberapa orang lah yang DM saya. Contohnya lah, saya bagi satu kisah ni. Dia sakit buah pinggang juga. Dia ada 15 orang adik-beradik. Dia cakap kat saya, Kak, saya seorang pun tak ada nak bagi buah pinggang untuk saya. Allahuakbar. Walaupun ada 14 adik-beradik. 15. Termasuk dia lah kan. Ada 14 lagi nak bantu tapi tak bantu pun. Seorang pun, bila doktor tanya, seorang pun tak ke hadapan untuk bagi tahu yang offer diri dia yang dia nak bagi buah pinggang tu. So bila adik saya buat pengorbanan ni, bila saya teringat balik kan kisah kawan ni, saya rasa bersyukurlah. Bukan mudah kan kita nak berkorban untuk orang lain. Ya. Dan kalau boleh kita nak dengarkan kata nasihat daripada Syafiqah sendiri kepada orang ramai untuk sayangi darah daging kita sendiri. Dan jadikan inspirasi pada mereka semua. Sebab kalau saya tengok zaman sekarang kan adik-beradik banyak berpecah belah kan. So kita dibesarkan daripada kecil ayah yang sama, mak yang sama kan. Kalau berlainan tiri ke apa ke, kita darah daging anda yang sama kan. So sentiasa berkasih sayang. Sebab susah senang kita adik-beradik. Dan satu lagi, kalau macam adik-beradik sakit ke apa ke kan, berkorbanlah untuk satu kehidupan yang lagi baik. Sebab mereka macam orang yang kakak saya ni yang sakit buah pinggang ataupun orang lain yang memerlukan organ lain, dorang sangat memerlukan benda tu untuk teruskan kehidupan yang lebih baik. Masya-Allah. Ikhlasnya Syafiqah. Okey, seringkas-ringkasnya dari Ustaz secara ringkas dan padat untuk menutup perbincangan kita. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ingat pengorbanan perlu kesabaran, kesabaran asas kejayaan, dan banyaklah berdoa, mudah-mudahan Allah bantu kita dalam kehidupan kita ini supaya terus jadi orang-orang yang bersyukur. Kerana bersyukur itulah insya-Allah akan Allah tambah kebaikan. Tahniah kepada kamu dua adik-beradik, dan saya sentiasa mendoakan mudah-mudahan Allah terus beri kebaikan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan. Dan begitu juga adik Ain tadi, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan-urusan kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Jazlan, Syafiqah dan juga Atikah kerana bersama dengan kita pada hari ini. Dan harapnya perkongsian daripada tetamu-tetamu kita memberi inspirasi buat anda semua, dan ingatlah apa-apa yang kita lakukan dengan ikhlas. Dan pastinya di Wanita Hari ini macam-macam perkongsian akan kami bawakan kepada anda. Oleh itu kita nak berehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini di Wanita Hari ini. Teruskan bersama dengan kami. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan kami lagi. Seperti mana yang dijanjikan, ada satu lagi perkongsian yang menarik di mana semalam Hawa, rakan penerbit, rakan hos kita Fiza Sabjahan telah berkesempatan meninjau majlis korban di Masjid Kampung Kuantan di Kelang. Jadi sama-sama kita kongsikan. Adha adalah hari raya korban ataupun sambutan haji yang diraikan oleh umat Islam seluruh dunia. Dan hari ini saya berada di Masjid Kampung Kuantan Kelang bersama dengan ahli-ahli karyah dan juga orang kampung di sini yang turut sama-sama bekerjasama membuat aktiviti korban di sini
bersempena dengan sambutan Aidiladha. Sebanyak 14 ekor lembu dikorbankan pada hari ini, dan kalau anda dapat lihat selepas pasca pandemik COVID-19 ini, selepas 2 tahun kita berhadapan dengan COVID-19, rata-rata tahun-tahun sebelum ini aktiviti korban ini tidak dapat dilakukan semeriah sebegini. Namun pada tahun ini dapat disaksikan kerjasama daripada semua pihak yang turut sama-sama merealisasikan aktiviti korban ini. Dan kalau anda dapat lihat juga daripada golongan lelaki, wanita dan juga daripada pelbagai lapisan umur sama-sama bekerjasama bagi memudahkan lagi ibadah korban ini. Dan walaupun dalam tempoh pasca pandemik, namun SOP-SOP yang ditetapkan masih lagi diikuti, dan sama-sama juga dapat kita lihat dengan aktiviti sebegini dapat merapatkan lagi hubungan sesama insan. Untuk tahun ni kita ada 14 ekor lembu untuk dikorbankan, termasuk satu lembu daripada MBI Selangor. Jadi jumlah keseluruhan semuanya 14 ekor. Dari sehari hari yang kita telah laksanakan, kita bagi kepada 3 kategori. Yang pertama kita bagi kepada 1/3 kita bagi kepada asnaf, 1/3 kita bagi kepada anak karya, dan 1/3 kita bagi kepada peserta yang terlibat dengan ibadah korban. Seperti biasa, macam tahun-tahun sebelum ni, kebanyakannya lah. Saya rasa pada tahun ini lebih meriah lagi daripada tahun-tahun yang lepas. Karya Kampung Kuantan dari pelbagai sudutlah bekerjasama dengan kami, pihak masjid, supaya majlis ibadah korban ini dapat berjalan dengan lancar. Selain daripada aktiviti melapah dan juga membahagi-bahagikan daging korban, ini ada juga sekumpulan yang terus sama bergotong royong membuat aktiviti masakan yang mana mereka menyediakan makan tengah hari untuk petugas-petugas yang bertugas pada hari ini. Hari ini 2 menu disediakan, kari daging dan juga sup. Sup ni memang sinonim lah dengan Hari Raya Korban ni kan. Dan ini merupakan daging lembu yang diberikan oleh kerajaan negeri. Bukan daging korban, tetapi adalah daging lembu yang dihadiahkan oleh kerajaan negeri untuk petugas-petugas yang bertugas bagi menikmati hidangan makan tengah hari mereka. Seronok aktiviti gotong royong macam ni. Seronok Wanita hari ini. Bertemu kembali di Wanita Hari Ini. Kepada anda yang bersama kami dari awal siaran tadi, pastinya anda telah menyaksikan hiburan ataupun alunan kasidah daripada adik-adik daripada Mahat Tahfiz Darul Hidayah, dan mereka masih lagi bersama kita di WHI, Fahrin. Dan kita bersama dengan pengasasnya Ustaz Bisri Ibrahim. Terima kasih Ustaz membawa adik-adik kita dengan alunan takbir raya pada awal tadi yang cukup merdu. Okey, baik, mungkin kita boleh kenal lebih dekat lagi mengenai Mahat Tahfiz Darul Hidayah ni, Ustaz, kalau boleh kongsikan kita. Okey, baik, Mbak Farin dan juga Mahat Tahfiz Darul Hidayah ini kami beroperasi di Taman Melawati dan bermula pada 2017 lah. Sehingga ke saat ini, alhamdulillah. Dan juga antara aktivitinya kami wujudkan kumpulan qasidah untuk hiburan anak-anak tahfiz kami. Oh, Masya Allah. Dan latihan kebiasaannya bagaimana Ustaz Bisri kepada anak-anak ni? Ada guru-guru yang kami lantik untuk train anak-anak tahfiz mingguan lah, ataupun bulanan, dan juga kadang-kadang kita akan anjurkan program maulid di Mahat Tahfiz tersendiri.
Contoh mingguan kan, seminggu sekali atau sebulan sekali kita akan anjurkan aktiviti Maulidur Rasul lah, supaya hati budak-budak dekat dengan Rasulullah SAW. Dan sehingga hari ini di Ma'had Hafiz Darul Hidayah ini ada berapa ramai pelajar dan mungkin boleh dikongsikan juga bagaimana rutin mereka seperti mana kita dapat saksikan ni. Kami ada lebih kurang 52 pelajar dan juga 7 kaki tangan staf sepenuh masa lah yang menguruskan anak-anak tahfiz kami. Dan keistimewaan kasidah ni Ustaz difahamkan merupakan syair Arab, budaya orang Arab yang diamalkan sebelum kelahiran Rasulullah lagi. Jadi kita nak tahu tentang keistimewaan kasidah mungkin kepada mereka yang kurang faham tentang konsep kasidah ini Ustaz. Semua sedia maklum sejarah orang-orang jahiliah, orang-orang Arab kan, akan mengalunkan bait-bait syair tentang memuji kekasih ke memuji negara mereka ataupun memuji kaum bangsa itu sendiri. Tapi bila munculnya Islam, merubah bait syair tersebut kepada memuji baginda Rasulullah SAW dan juga membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi begitulah peranan qasidah yang ada sekarang ni. Mana maknanya dan juga orang kata kalau kata lagu tu liriknya lah. Betul, kan? lirik. Okey, sebentar lagi Ustaz kita akan diperdengarkan dengan qasidah Rindu Madinah dan juga Raqata Aina. Mungkin boleh dikongsikan sikit tentang makna lagu ni, kisah qasidah ini. Sudah pasti setiap insan akan merindui bumi Madinah. Yang banyak sejarahnya, terciptanya sejarah baginda Rasulullah SAW berdakwah dan sebagainya di bumi Madinah. Jadi hari ini kita kongsikan lagu Rindu Madinah dan juga Raqata Aina ya Syauqan tu bermaksud berdalamnya mataku begitu dalam rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, dan difahamkan sering mendapat jemputan juga. Jadi kepada penonton WHI mungkin nak tahu lebih lanjut lagi bagaimana media sosialnya. Ya, kami kebiasaannya untuk hujung minggu lah kami menerima jemputan majlis-majlis kerajaan ataupun majlis akikah. Kalau dahulu biasanya marhaban kan. Kini kepada qasidah dan sebagainya. Dan juga majlis perkahwinan dan sebagainya. Jadi untuk media sosial kami ada IG tahfiz_dar. tahfiz_dar. Jadi boleh ikut follow kami di IG tersebut, insya-Allah. Okey, mungkin saya nak tanya seorang kita boleh tanyakan di kalangan ni yang paling kecil tu, Farin. Adik tu senyum-senyum tadi. Okey, bagi mikrofon Haziq. Okey. Haziq kita nak tanya ringkas je Haziq. Kalau kita tengok kan kalau macam rakan-rakan semua kan kalau kita kat luar ni sibuk dengan lagu-lagu dan sebagainya, tapi Haziq minat pula dengan kasidah ni. Apa seronoknya? Kenapa Haziq minat dengan kasidah ni? Tanya soalan senang dulu. Haziq umur berapa? 9. 11. Okey. Apa seronoknya kasidah ni, Haziq? Abang-abang senyum-senyum juga. Okey, mungkin abang ni boleh bantu. Okey, abang sana. Abang kat sebelah, siapa nama? Nama saya Muhammad Adib Haikal. Okey, Adib. Istimewanya kasidah ni dengan kawan-kawan kan? Dapat meraihkan Rasulullah, dapat memuji baginda. Okey, jawapan yang cukup ringkas tapi sekurang-kurangnya kita dapat mendengar suara-suara mereka ni. Betul, kalau kita lihat ini antara yang perlu kita semarakkan di kalangan anak-anak muda kita. Selain daripada kita nak minat hiburan dan sebagainya, tapi kasidah ini bukan salah satu daripadanya. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada ustaz dan adik-adik daripada Ma'had Hafiz Darul Hidayah, dan kami akan kembali pada hari esok untuk satu lagi paparan menarik. Topiknya adalah menu berasaskan daging alang-alang Raya Korban ni. Jadi segala menu tentang daging akan dikongsikan di Wanita hari ini esok tepat jam 12.30 hari. Dan untuk hari ini saya Hawa dan juga Fahrin undur diri dulu dan kami tinggalkan anda dengan adik-adik dari Ma'had Hafiz Darul Hidayah. Kasidah dari mereka. Silakan. Assalamualaikum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terulang
taubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Terimalah hadiah imbalan ziarah, insan yang lemah ingin berqasidah.